Assalamualaikum Kak Syida. Salam Alin, minta maaf banyak Kak Syida. Tak apa. Tak apa. Sebab ingatkan besok je kelasnya, hari ni lupa yang hari ni punya. So link dah siap dah tapi tak dia tak diwar-warkan tadi kan kat dalam tu Tak tadi. apa. Rasanya some of the some of the student tu dah tahu. Dah Kan? ready dah. Cuma menunggu sajalah. Harap-harap dia orang semua alert lah kan, setiap Selasa hingga Rabu ada kelas tajwid kan. InsyaAllah. Dah masuk ke dalam grup dah. Itulah nampak dah. Kak ada share kat grup dalam country home pula. I share dekat my friend juga. My friend, family. Okay. Ustaz dah masuk ke? Ustaz dah masuk dah. Oh, Alhamdulillah. Ustaz. Ya, saya. Ada. Since kita nak cut masa, saya rasa saya minta Ustaz terus start lah ya nanti. Saya tak perlu Boleh. Buat opening. Ustaz terus buat opening lah. I think senang sikit. Baik. Assalamualaikum Ustaz, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Okay, now ada 7. I think maybe some will masuk slowly lah kot. Oh, grup umrah tu belum share. Oh, okay. Mana? Mana? Dan Okey, saya ingat saya mula Boleh InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa dah bagi salam ke belum dah kot Selalu macam tu Sebab tu ayah saya pesan jangan lupa bagi salam dulu baru mukaddimah kan. Kalau mukaddimah panjang-panjang nanti lupa dah bagi salam ke belum. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam siri kelas ataupun kuliah pengajian tajwid secara online melalui aplikasi Zoom. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua para jemaah muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bersama lagi walaupun hari ini agak lewat sedikit. Kita mula kerana ada sedikit kesilapan teknikal tadi ataupun mungkin agak kelewatan pada link tadi. Ala kulli hal apapun, alhamdulillah. Suara saya perlahan ada orang mesej saya kena kuatkan suara. Okey, saya lupa pula saya punya earphone tadi. Kalau saya cuba kuat sikit lah. Kalau tak kuat nanti tolong bagi tahu. Kadang-kadang tu shock sendiri pula bercakap. Tak tahu suara kuat ke tak. Kalau tak kuat tolong bagi tahu. Okey, ala kulli hal kita pada hari ini dapat bersama lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat walafiat, diberikan perlindungan, diberikan kesihatan yang baik walau di mana jua kita berada. Ya, alhamdulillah pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara dipanggil sebagai raudhatun min riyadil jannah, di antara taman daripada taman-taman syurga, iaitu pengajian majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, supaya kita dapat mengambil orang kata keberkatan. Okey, kuat jelas, nak kuat tambah volume suara. Okey, siapa yang rasa perlahan tu boleh kuatkan volume lah. Maklumlah suara saya ni tak berapa kuat sangat, suara sedang-sedang je. Okay, ada orang Allah kurniakan suara kuat, jadi bila dibaca Quran tu Masya Allah, dia buka mulut sikit je suara dia dah mantap. Suara saya ni memang agak perlahan, jadi kalau tuan-tuan perempuan nak kuat suara, tolong kuatkan volume lah supaya lebih jelas. Apapun saya cuba kuatkan suara sekadar yang boleh lah. Okay. Jadi untuk memulakan majlis kita pada hari ini, untuk memulakan pengajian kuliah tajwid kita pada hari ini, sambil-sambil kita menunggu para jemaah ataupun yang lain untuk masuk, insya-Allah kita mulakan dulu seperti biasa dengan membaca satu hadis berkenaan dengan fadilat Al-Quran, kelebihan Al-Quran, untuk kita kongsikan sebagai satu motivasi, sebagai satu peringatan, sebagai satu benda yang kita boleh jadikan sandaran yang kuat. Betapa hebatnya Al-Quran yang kita baca, betapa hebatnya amalan membaca Al-Quran yang kita amalkan. Itu adalah satu kelebihan dan rezeki yang Allah bagi pada kita. Orang yang dapat baca Quran ni, orang Allah berikan kebaikan dan rezeki pada dia. Kerana Al-Quran itu yang akan menjadi peneman, yang akan jadi pembantu, yang akan jadi penolong di saat kita dimatikan oleh Allah, bertemu di hari akhirat. Maka antara syafaat yang ada iaitu Al-Quran yang akan menjadi penolong dan pembantu kita. Muslim muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil satu hadis berkenaan dengan fadilatul Quran, fadilat Al-Quran. Kita sambung ataupun saya nak menyambung kepada satu hadis yang ke-6 saya ingat yang pernah saya kongsikan. Okey, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin simanin. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang daripada kamu kembali ke rumah, apabila salah seorang daripada kamu kembali ke rumah, adakah kamu suka jika mendapati ada 3 ekor unta betina yang hamil, salasa khalifatin 'idhamin simanin, ada 3 ekor unta yang hamil, yang maknanya mengandung, besar dan gemuk. Unta ini Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi berkata kepada para sahabat, suka tak kalau kita balik rumah ada unta betina yang hamil, yang besar dan juga gemuk. Maknanya itu satu kelebihan lah. Di zaman orang Arab ni, mereka ini kebanyakannya mempunyai haiwan ternakan, antaranya kambing, kibash, apa lagi, unta,
binatang-binatang ternakan yang dijadikan sebagai sumber rezeki mereka, jual beli mereka, juga sebagai satu sumber makanan mereka. Jadi bila Nabi sebut begitu, Nabi menyebutkan, suka tak kalau balik ada satu ibaratnya seperti ada satu rezeki, suatu hidangan yang begitu hebat, ada rezeki yang begitu hebat. Jadi dalam hadis ni sebut 3 ekor unta betina. Maka kata kami, para sahabat menjawab, qulna na'am, ya, kata sahabat. Qala fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin idhamin simanin. Maka sabda Nabi SAW, 3 ayat yang kamu baca, 3 ayat yang kamu baca di dalam solat adalah lebih baik daripada 3 ekor unta betina yang hamil, besar dan gemuk itu. Ini ayat ni, hadis ni, hadis riwayat Muslim. Okey, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawasanya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran di dalam solat itu, walau 3 ayat, itu adalah lebih baik. Banyak kita dengar hadis-hadis fadilat-fadilat yang mana Nabi mengumpamakan amalan-amalan di atas dunia itu lebih baik daripada amalan-amalan yang kita buat itu lebih baik daripada amalan kita di atas dunia, walaupun dia adalah benda yang kecil di sisi manusia tetapi besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang Nabi sebut, hadis Nabi sebut ni, 3 ayat yang kita baca dalam solat sebenarnya lebih besar di sisi Allah Taala. Di sisi Allah Taala ni kita tak boleh nak nilai. Di sisi Allah Taala ni benda yang kita tak mampu untuk fikirkan. Tidak boleh dikira, tidak boleh ditimbang, tidak boleh dinilai dengan amalan manusia yang biasa, tetapi di sisi Allah dia adalah satu benda yang cukup besar. Jadi 3 ayat, bukan 3 surah, 3 ayat atau bukan 3 juzuk. 3 ayat ni apa? 3 ayat ni kalau kita baca surah yang paling pendek apa? 3 ayat. Biasa kan? Ramai hafal ni surah-surah pendek ni kan. Surah yang menjadi favorite. Okay? Favorite bila solat baca kan. Antaranya apa? Surah yang pendek kita baca surah Al-Kautsar lah biasa. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Okey. Jadi itu surah yang antaranya 3 ayat. Pendek lah. Jadi kalau kita dalam solat ni baca surah yang paling pendek 3 ayat. Okey. Boleh tak baca 1 ayat je dalam solat? Boleh juga. Tak ada masalah. Kan? Dalam solat dia baca 1 ayat je. Okey, dia baca contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, surah Al-Qalam kan, Nun. Lepas tu dia rukuk. Jawapannya sah juga salatnya. Bukan kata 1 ayat, tak baca apa-apa ayat Al-Quran pun tak apa, sah juga salatnya. Tapi Nabi nak sebutkan bahawasanya dalam fadilat ini, bahawasanya satu orang yang baca 3 ayat Al-Quran dalam solat, itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang Nabi umpamakan. Bila balik ada 3 ekor unta yang sihat, yang baik, yang boleh dijadikan sebagai manfaat, boleh ambil manfaat daripada dia, maka itulah perumpamaan yang telah disebutkan dalam hadis ini berkenaan dengan kelebihan membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun 3 ayat. Lebih lagi hebatlah. Kalau 3 ayat pun perumpamaan seperti itu, kalau baca 3 juzuk, 30 ayat, 3 surah, 3 juzuk atau 30 juzuk, subhanallah, lagi hebatlah. Jadi ini semua adalah suatu perumpamaan dan suatu hadis yang menyebutkan kebaikan dan kelebihan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita belajar Al-Quran ini, dia sebenarnya suatu ilmu yang sangat besar faedah dia. Bukan saja faedah di dunia tapi lebih lagi faedah di akhirat lah. Okay? Itu satu ilmu yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hari ini orang lihat ilmu Al-Quran ni hanya ilmu sampingan. Orang lihat hanyalah ilmu yang barangkali mungkin ilmu yang kalau dah
dah tak ada apa nak buat, barulah belajar Al-Quran. Waktu diberikan Allah kesihatan yang baik, diberikan rezeki, kelapangan waktu ataupun diberikan keadaan yang sihat lah. Waktu muda-muda tak nak belajar, ataupun mungkin sibuk dengan kerja, akhirnya tidak sempat untuk belajar Al-Quran ataupun tidak sempat untuk baca Al-Quran. Wal'ayadzubillah lah. Jadi kalau kita pada hari ini mungkin masih lagi sihat, masih lagi muda, kita diberikan kesihatan, kekuatan, kebaikan. Jadi kita dapat hadir dalam majlis-majlis ilmu Al-Quran, khususnya baca Al-Quran, maka ini satu kebaikan yang Allah beri pada kita. Yakinlah kita bahawasanya kita di jalan yang betul lah. Di jalan yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doalah supaya Allah istiqamah kita dalam membaca Al-Quran. Baik, jadi itulah hadis yang kita kongsikan pada hari ini. Satu hadis saja cukup untuk kita mukaddimah pada hari ini sebelum kita nak masuk kepada pengajian ataupun tajuk kita pada hari ini. Okey, jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini seperti mana yang di share, diwawarkan dalam link kita pada hari ini ataupun dalam WhatsApp kita, iaitu tajuk tentang makhraj huruf, makhraj huruf. Okey. Baik, kita boleh bersedia untuk pengajian tentang makhraj huruf. Pada pertemuan ataupun 3 pertemuan yang lalu saya menyebutkan ataupun kita berkongsi berkenaan dengan pengenalan ilmu tajwid. Kalau masih ingat lagi, kita sebut tentang tentang sejarah penulisan ilmu tajwid, tentang tentang apa disebut sebagai rasam Uthmani, apakah disebut sebagai talaqi, musyafahah, dan juga perkara-perkara berkenaan dengan hukum ilmu tajwid itu sendiri. Itu antara yang kita sebut pada pertemuan lalu, iaitu muqaddimah. Maka hari ini kita nak masuk tajuk yang lebih dalam, yang lebih fokus kepada bacaan kita. Jadi dalam siri kuliah tajwid yang kita buat ini, kita hanya belajar secara teori, kita belajar secara teori, tidak secara praktikal. Kerana praktikal ni tidak mesti kena baca berguru lah. Kena baca berguru, guru kita baca, guru dengar. Begitu itu dipanggil sebagai membaca Al-Quran dengan berguru lah. Kalau kita baca, guru tak dengar, dia tak panggil berguru. Itu baca seorang-seorang je. Saya baca seorang-seorang. Okay? Walaupun kita dengar bacaan itu, tapi kalau guru tidak dengar, maka dia tidak dipanggil sebagai bacaan berguru lah. Okay? Contohnya kita dengar MP3 Al-Quran. Kita dengar ataupun kita dengar Al-Quran yang pen tu kan. Yang pen tu bila kita letak pada ayat tu, dia boleh baca apa ayat itu bunyi. Jadi kita nak dengar bacaan yang betul, kita pun ambil pen letak pada ayat tu, kita tahu ini cara bacaannya. Berapa imam boleh, banyak imam, banyak imam kita boleh dengar bacaannya. Tapi kita boleh ikut bacaan dia, tapi adakah dia boleh dengar bacaan kita? Tidak boleh lah. Kalau kita salah, adakah dia boleh betulkan? Tak boleh juga. Jadi mesti kena ada komunikasi dua hala lah, dibaca, didengar dan dapat ditafsirkan oleh guru lah. Begitu keadaan kalau kita baca Al-Quran secara praktikal. Jadi dalam siri kuliah kita ni hanya sebagai teori saja, tapi insya-Allah saya akan baca juga beberapa ayat, beberapa contoh-contoh sebutan, khususnya dalam pengajian hari ini tentang makhraj huruf ni, supaya kita betulkan mana yang mungkin ada kesilapan lah. Jadi nanti kat rumah, kat tempat masing-masing bolehlah belajar ataupun betulkan balik, alignmentkan balik, settingkan balik sebutan-sebutan barangkali yang ada kekurangan, kesilapan sedikit. Nak dapat perfect 100% tu agak mustahil ataupun susah lah. Saya sendiri pun tak boleh. Tapi kerana apa? Sebab kita ni orang ajam, sebab kita orang ajam, orang bukan orang Arab. Okay? Bila kita bukan orang Arab, maka sebutan kita memang tak akan bunyi Arab 100%. Dia akan bunyi juga Melayunya, Jawanya, Bengkulunya, apa lagi? Dialek bunyi kenegeriannya.
Jadi akan ada pelbagai versi sebab kita orang ajam, bukan orang Arab. Okey. Baik. Jadi insya-Allah saya share skrin saya share sedikit slide yang telah saya sediakan. Okey, jadi okey. Sekejap tuan Okey. Macam mana ni? Sekejap ni rumah saya. Okey. Baik, saya ingat nampak kot. Makhraj huruf. Okey. Oh, okay. Pertemuan lalu kita ada baca tentang basmalah, tentang hukum basmalah, hukum isti'adzah dan seumpama dengannya. Okey. Okey. Boleh nampak kalau tak nampak tolong komen lah, kalau ataupun tolong bagi tahu pada host kita, organizer kita. Okey, baik. Makhraj huruf. Saya tak pasti macam mana pandangan daripada tuan-tuan daripada ni. Kalau nak tengok wajah saya bercakap sambil tengok slide tu, mungkin boleh pinkan pinkan saya punya, dipanggil apa tu? Dipanggil inilah kotak gambar saya tu, pinkan supaya dia tak bergerak ke mana-mana lah, tak hilang. Kadang-kadang dia hilang kan, siapa yang bercakap tu. Jadi pinkan supaya dia tak bergerak lah. Jadi boleh nampak slide dan boleh nampak juga wajah saya ni, walaupun taklah kata menunjukkan mata, tapi bolehlah kan. Okey. Baik, kita kembali kepada makhraj huruf. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi, lebih kurang lah setengah jam lebih lah. Okey. Makhraj huruf ni apa yang disebutkan kalau kita biasa dengar ilmu tajwid, makhraj ni apa dia? Dia daripada kalimah bahasa Arab kharaja, kharaja keluar. Kharaja keluar. Kalau kita pergi ke tanah Arab, kita tengok kharaja tu maksudnya keluar. Makhraj pula bermaksud tempat keluar. Tempat keluar Okey, mudah je lah. Saya tak nak cerita panjang lah tentang istilah makhraj, kharaja, dia punya kata root word semua tu tak perlulah. Itu kalau mengaji bahasa Arab kan. Macam mana kita sebut masjid, begitulah makhraj. Sajadah, sujud, makhraj tempat sujud. Okey. Solat, musalla tempat solat. Begitulah makhraj ialah tempat keluar. Makhrajul huruf tempat keluar huruf. Alright. Jadi apabila kita menyebutkan tentang ilmu makhraj huruf, maka kita perlu maknanya kita nak belajar ilmu berkenaan dengan sebutan tempat keluar suara ataupun huruf itu. Dalam English disebut pronunciation. Betul tak? Pronunciation. Kalau ada guru-guru bahasa Inggeris, betulkan saya lah. Pronunciation, cara sebutan huruf itu. Alright. Jadi bahasa Arab dia ada huruf Al-Quran adalah bahasa Arab, maka tentulah pronunciation, cara sebutan yang paling betul, tentulah cara sebutan yang fasih dalam bahasa Arab. Tapi apakan daya kita ni orang ajam macam saya sebut tadi, barangkali tidak akan jadi seperti mana 100% orang Arab sebutannya. Jadi bunyi agak Melayu sikit, agak bunyi kenegerian sikit, itu biasalah. Ala kulli hal, apa pun tujuan kita belajar makhraj huruf ni, sebutan huruf ni, supaya kita tahu tempat keluar dan kita perbaiki dan kurangkan cara ataupun kesalahan-kesalahan pada sebutan huruf. Baik. Kita pergi pada slide seterusnya. Okey. Makhraj huruf ni dia cara sebutan huruf ni dia ada dua, terbahagi pada dua. Okey. Jadi sebelum kita nak bicarakan tentang makhraj huruf, kita kena tahulah huruf ni ada berapa kan? Huruf hijaiyah ni ada berapa? Kadang-kadang tak tahu huruf hijaiyah ada berapa. Huruf hijaiyah ni huruf Al-Quran lah. Huruf hijaiyah ni ada 29. 29 huruf hijaiyah. Daripada alif sampailah ya. Okey, sampai apa? Ya. Bukan sampai wassalamu, sampai ya. Wassalamu tu bukan huruf hijaiyah. Kalau kita belajar dulu kan, muqaddam ke iqra ke, ada wassalamu. Baca juga wassalamu. Wassalamu tak perlu baca lah. Dia bukan huruf hijaiyah. Okey. Huruf hijaiyah ada 29 dan
yang menerima baris. Yang menerima baris hanyalah 28. Okey, 28 sahaja. So tolak satu huruf tidak menerima baris. Apakah huruf yang tidak menerima baris? Iaitu huruf alif. Huruf alif. Alif tidak menerima baris. Okey. Maknanya selain daripada alif, semua huruf hijaiyah 28 itu boleh menerima baris. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris tanwin, ya, dan seumpama dengannya. Okey. Jadi itu yang kita kena faham dululah. Okey. Sebab itu tidak ada sebenarnya istilah alif di atas a. Kita belajar, contohnya belajar masa kecil dulu, belajar iqra ke, belajar muqaddam ke, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u. A, i, u atau tanwin an, in, un. Sebenarnya tidak ada alif yang menerima baris. Kerana alif itu adalah huruf vokal atau huruf mad. Jadi dia tidak menerima baris. Yang menerima baris sebenarnya ialah hamzah. Kalau kita kata hamzah di atas a. Okey. Yang bunyi a, i, u tu ialah hamzah. Atau alif hamzah di atas a. Itu betul. Alif hamzah di bawah i, alif hamzah di depan u. Okey, sebab itu kita tengok dalam mushaf, dalam al-Quran kita tidak ada alif yang menerima baris, yang penulisan resam Osmani lah, alif tidak menerima yang menerima baris ialah alif di atasnya ada hamzah, alif di bawahnya ada hamzah. Okey. Itulah yang kita perlu faham supaya kita dapat mengenal ataupun kita tahu berapa huruf yang ada dalam Al-Quran. Okey. Baik. Walaupun kita belajar makhraj huruf ni, tetapi yang lebih mustahak ialah nak dapatkan makhraj huruf perlu kepada bertalaqi, perlu kepada pertemuan dengan guru. Sekadar kita belajar teori hari ini, kita hanya dapat maklumat supaya kita dapat betulkan, tapi kena praktis dan cuba belajar berguru supaya guru dapat dengar sebutan kita tu betul atau tidak. Okey. Baik. Makhraj huruf ada dua, terbahagi pada dua. Okey. Okey, yang pertamanya makhraj am. Makhraj am. Okey. Yang kedua makhraj khas. Makhraj am ni makhraj yang umum lah, yang lebih luas. Okey, ada 5. Daripada makhraj am yang 5 ni keluar lagi makhraj khas, ataupun bahagian yang kedua makhraj tempat keluar secara khas yang lebih detail lagi lah, yang lebih detail lagi, yang lebih khusus lagi, iaitu ada 17. Okey, ada 17. Jadi untuk pengajian makhraj ni saya bahagi kepada 2 lah. Kalau insya-Allah pertemuan esok hari Rabu, makhraj bahagian 2. Sebab tu saya dalam WhatsApp link kita tu tajuk hari ni makhraj bahagian 1, esok makhraj bahagian 2. Jadi siapa nak dengar dua-dua, pastikan kehadiran kena dua-dua lah, dua-dua makhraj. Nanti kalau belajar satu je, takut nanti mengaji sekerat je. Kena mengaji dua-dua lah. Makhraj am yang pertama, hari ini kita lebih tumpukan pada makhraj am insya-Allah. Saya cuba dalam waktu yang ada ni kita cubalah. Okey. Makhraj am yang pertama ada 5. Okey, kita tengok sikit. Okey, makhraj am. Okey. Saya ni slide saya ni ringkas je, ringkas. Dia tak boleh diguna pakai untuk orang kata sekali tengok terus faham, tak boleh. Ni terlalu ringkas, dia hanya sebagai panduan, saya nak tunjuk sajalah. Apa yang lebih penting, apa yang saya sebut ni. Yang slide tu hanya sebagai alat bantu mengajar je, sebagai alat bantu untuk kita tengok saja. Jadi makhraj yang pertama, kalau ada kertas dan pen sila tulis, tolong tulislah untuk pengajian kita. Yang pertama, makhraj am yang pertama dipanggil sebagai makhraj al-jawf ataupun al-jawfi. Jawf atau jawfi samalah. Okey. Makhraj yang pertama dipanggil sebagai makhraj jawfi. Ini makhraj am. Okey. Ingat tadi makhraj am ada 5. Yang pertama makhraj jawf, tempat keluar jawf. Jawfi ni maksudnya rongga. Rongga dia keluar di rongga. Rongga mana? Tengok gambar tu. Ni saya ambil gambar ni pun daripada internet, saya tak sempat buat lah. Ni ambil gambar daripada Google je. Tapi saya pilih juga tengok yang mana yang betul-betul menepati lah. Sebab ada juga gambar yang kurang tepat dari segi dia buat tu lah. Tapi sebab tu perlu pada penerangan. Makhraj jawf, tengok kat situ.
Nampak gambar yang saya tunjuk ni? Iaitu tentang rongga. Okey, rongga. Saya ada laser nampak ni, laser. Hebat sekarang ni laser nampak. Ini ialah kawasan jauf. Okey, jauf. Rongga. Okey, di sini keluarnya tempat keluarnya 3 huruf ni, iaitu huruf-huruf mat lah. Iaitu huruf alif sebelumnya baris atas, ya sebelumnya baris bawah, waw sebelumnya baris depan. Alif, ya, waw ni yang matilah, semuanya mati, berbaris mati. Ini dipanggil huruf mat. Kita kena tahu apakah huruf mat. Ini huruf mat. Alif, waw, ya, alif, ya, waw. Terpulanglah okey. Dan rukun huruf mat ni ialah macam inilah rukun dia. Rukun dia apa maksudnya? Huruf mat kalau alif sebelumnya baris atas. Ya mati, ya yang mati sebelumnya baris bawah, waw yang mati sebelumnya baris depan, alif yang mati sebelumnya baris atas. Ini rukun huruf mat. Macam rukun solat kan, dia rukun huruf mat. Lepas tu kalau tanya apakah rukun huruf mat, inilah rukun dia. Alif, waw dan ya yang mati sebelumnya baris atas, bawah dan depan. Okey. 3 huruf ini dia keluar pada makhraj jauf. Okey. Makhraj jauf. Okey. Mudah je kan? Cukup kita tahu secara umum. Makhraj khaf. Itu dipanggil makhraj am, makhraj umum. Keluarnya di rongga jauf. Contohnya qala. Baris atas, alif atas, mati. Qala. Okey. Kalau ya, qila. Kalau waw, contohnya qula. Maka itu dipanggil makhraj jauf. Okey. Alright. Boleh kalau tak faham nak tanya pun tak boleh kan. So dengar dulu Nanti kalau ada soalan di akhir boleh tanya insya-Allah. Okey, yang kedua, pergi kepada makhraj am yang kedua. Yang kedua dipanggil sebagai makhraj halq. Makhraj halqi atau makhraj halq. Okey, al-halqi. Okey, makhraj halqi ni kawasan mana? Dia di kawasan, nama halqi ni daripada halqum lah. Kawasan dipanggil sebagai kawasan tekak. Tekak kita. Okey. Jadi tengok dekat gambar rajah ni ada gambar tekak ni. Ni tekak ni kawasan tekak. Okey, macam belajar ilmu doktor pula nak bedah kat sini. Okey. Ni. Jadi memang ilmu makhraj huruf ni dia berkaitan dengan kita punya leher, lidah kan. Gigi, gigi kan. Sebab itu kalau sebenarnya kalau nak bincangkan makhraj huruf kalau secara tepat memang agak mustahil sebab dia melibatkan ilmu perubatan kan, ilmu pergigian. Tapi dia hanya sebagai nak menunjukkan di mana tempat tu. Yang lebih penting saya sebut tadi praktikal dia. Okey, tengok makhraj halq. Ada kawasan biru tu, kawasan sini ni iaitu bermula di bawah ni huruf ha dan hamzah. Ha dan hamzah. Ni bawah sekali ni kita dapat rasalah ha dan hamzah, ha dan hamzah, ha okey. Ni saya cerita makhraj am dulu bukan makhraj khas. So saya takkan sebutlah salah satu perincian kat mana sebutan huruf ha, ain dan seumpamanya. Hanya sebagai gambar rajah makhraj am. Okey. Naik atas sikit daripada ha dan hamzah ialah sebutan ataupun cara tempat keluar huruf ha dan ain. Okey. Ha dan ain. Okey. Jadi bila kita sebut huruf ha dan ain, dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Atas sedikit daripada ha dan hamzah. Kemudian atas sedikit, naiknya sedikit lagi, keluarnya huruf kha dan ghin. Okey, kha dan ghin. Baik, ni dekat sini ni dia ada 3 lah. Makhraj halqi ni dia ada 3 tempat. Bawah, tengah, atas sikit. Okey. Setiap tempat tu ada hurufnya lah. Hamzah, ha, ain, ha, kha dan ghin. Okey. Jadi 6 huruf ni dia akan keluar di makhraj halqi. Tak boleh ha ni keluarnya di tempat lain. Tak boleh ghin ni keluarnya di tempat lain. Di atas lagi ke dekat lidah ni tak boleh. Kha ni keluar dekat lidah tak boleh. Dia mesti keluar dekat kawasan halqi di sini sahaja. Okey. Lepas tu kena tahu nanti pengajian tentang makhraj khas. Makhraj khas ni tempat keluar secara lebih detail. Ni am yang lebih umum. Okey. Selesai yang kedua makhraj halqi. Okey, kita pergi kepada makhraj am yang ketiga.
Makhraj am yang ketiga iaitu makhraj lisani atau makhraj lisan. Al-lisan. Okey. Okey. Jadi kalau yang awal tadi makhraj jaufi ni dia ada maknanya satu sajalah tempat keluar kawasan rongga tu. Kemudian makhraj yang kedua tadi makhraj halqi dia ada tiga tingkatan bawah, tengah dan atas. Makhraj lisan pula ini dia makhraj lisan ni yang paling banyak sekali. Dia ada 10. Dia ada 10 tempat keluar dia. 10 tempat keluar bukan bermakna 10 huruf. Banyak huruf, tetapi tempat keluar tu, poin-poin dia tu 10. Okey. Makhraj lisan. Makhraj lisan ni maksudnya tempat keluar lidah. Okey. Bukan tempat keluar lidah, maksud memanglah lidah itu keluar di mulut. Tapi maksudnya nak letakkan lidah tu di mana supaya sebutan huruf itu kena ataupun bunyinya itu tepat. Ya. Jadi makhraj lisan ni yang paling banyak huruf yang ada. Tengok gambar rajah tu ada huruf ra, nun, lam. Ada huruf ta, da, ta, tha, za, za, sin, zai, sad. Kemudian ada tepi ni ada dad. Kemudian ada jim, shin, ya, ada kaf dan ada qaf. Qaf ni yang paling bawah sekali atau hampir nak pergi kepada makhraj am yang tadi tu, makhraj halqi tu. Qaf ni yang paling dekat. Okey. Nampak qaf, kaf. Okey. Ini makhraj lisan. Saya tak nak cerita lagi secara khusus lah tempat keluar huruf-huruf ni. Ini cuma kita nak tahu secara umum makhraj am. Boleh Okey, itu yang ketiga makhraj am, makhraj lisan. Jadi tempat keluar setakat ni kita tahu berada di jaufi, rongga, kemudian di halqi, di kawasan halqum tekak ni keluar huruf, kemudian lidah. Lidah lidah. Itu ialah tempat keluar huruf juga. Okey. Baik. Yang keempat disebut sebagai makhraj syafawi. Makhraj asy-syafawi. Okey, ataupun asyafatan, mana-manalah boleh belaka. Asyafatan boleh, asyafawi boleh. Apa maksud syafawi atau syafatan itu? Dua bibir. Okey, dua bibir. Atas dan bawah lah dua bibir. Jadi di makhraj asy-syafawi ini ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Setengah-setengah ulama dia bahagikan kepada dua makhraj syafawi ni. Dia bahagi kepada dua cara sebutan atau dua makhraj. Yang pertamanya di bibir itu sendiri, dua bibir. Yang keduanya bagi huruf fa ni. Fa ni dia gigi atas tu, gigi atas tu ditekan ke dipanggil sebagai perut gigi. Fi batni syafah dipanggil. Itu juga adalah termasuk dalam makhraj bibir syafawi ni. Okey. Ada 4 huruf kat situ, fa, mim, ba dan waw. Ini 4 ni semua keluarnya di bibir. Okey. Dia tak boleh fa ni keluar di lidah atau di halqum, tak boleh. Mim ni keluarnya di tepi lidah, tak boleh. Atau keluarnya di hujung lidah, tak boleh. Mesti keluarnya di dua bibir. Okey. Itu makhraj am yang keempat. Okey. Jelas. Yang kelima, yang terakhir makhraj am yang terakhir itu dipanggil sebagai makhraj khayshum. Tempat keluar yang kelima iaitu khayshum. Khayshum ni apa? Khayshum ni rongga hidung. Ni gambar rajah ni tulis gunnah dekat hidung tu. Rongga hidung okey. Makhraj khayshum ni rongga hidung. Okey. Apakah huruf yang keluar di khayshum? Maka kita akan sebut nantilah pada makhraj khas. Tapi secara mudahnya gunnah ni, dengung ni ialah suara yang keluar di khayshum. Okey. Suara yang keluar di rongga hidung. Iaitu ada dua lah. Iaitu huruf mim dan nun. Mim dan nun juga ada keluar pada khayshum. Okey. Terutamanya mim, nanti kita ceritalah makhraj khas lebih jelas, lebih jelas pada makhraj khas. Okey. Itulah 5 makhraj am yang kita
kita sebut pada pertemuan pada hari ini ni secara umum secara umum supaya kita melihat nampak pada sebutan ataupun pada makhraj dia. Okey. Baik, kita ada masa lagi, tak apa. Saya cuba masuk sedikit pada makhraj khas tak sempat hari ni sambungan kita sambung pada esoklah makhraj khas Okey. Baik, kita ulang balik saya suka ulang-ulang ni supaya kita dapat ingat balik. Yang pertama makhraj am iaitu makhraj jaufi, makhraj rongga. Yang kedua makhraj tekak ataupun dipanggil sebagai kawasan apa ni halqi ni lah, tekak ni. Okey. Dia ada bagi pada 3 lah tadi saya sebut tadi. Kemudian yang ketiga lisan. Lisan ni lidah di situ Yang ni yang paling banyak sekali lisan ni paling banyak sekali. Kita nak check balik sebutan kita macam huruf, contohnya huruf bod, contohnya huruf apa lagi, huruf yang biasa huruf zai, huruf sad, macam mana sad sebut, sad tu kena kembung ke tak kembung, so ke so huruf ra, ra ada 2, tebal dan nipis, ra ri kan. Apa lagi, huruf seperti qaf, qaf dan kaf, huruf-huruf lisan yang berada dekat dengan halqi, itu kita juga nak perincikan dalam makhraj khas. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kita ada masa lebih kurang dalam 12 minit. Saya nak masuk makhraj khas ni, saya ingat nak masuk esok. Tapi kalau ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tanya. Kalau saya cuba jawab. Tentang makhraj am. Ada soalan? Tak ada Macam mana nak tanya soalan? Boleh buka mikrofon ke apa? Saya pun tak tahu. Siapa ada soalan boleh buka mikrofon tanya kan. Okay. Boleh buka mikrofon ataupun kalau nak Ustaz jawab later, mesej sahaja dekat chat dan nanti mungkin di penghujung, di penghujung kelas nanti Ustaz boleh go through balik lah. Okey, baik. Okey InsyaAllah 5 minit sebelum habis kita tengok kalau ada soalan lah Kalau ada mesej tu saya tengok, kalau ada mesej tu adalah. Okey, saya masuk sedikit yang tentang makhraj am tadi dah jelas kita dah tahu dah. Okey. Yang lebih penting kita nak tahu secara detail ialah tentang makhraj sebutan huruf secara lebih khusus. Okey. Khas ni lebih khusus. Maknanya dekat mana huruf-huruf yang tadi saya sebut pada makhraj am tu, dekat mana dia punya perincian dia, sebutan dia. Okey, contohnya macam halqi tadi, dia adalah huruf yang keluar, dia ada 3 tingkat so kita nak tengok kat situ. Okey, kita ambil dulu makhraj khas yang pertama iaitu makhraj ataupun tempat keluar dari segi yang al-jauf. Okey. So dia ada kaitan makhraj am dan makhraj khas. Okey, kalau makhraj am tadi jaufi, maka pecahan bagi makhraj am iaitu 3 huruf yang khas. Okey. Makhraj khas dia pecah lagi pada 3 makhraj am tadi al-jauf, yang pertama al-jauf, dia pecah kepada 3 huruf iaitu yang tadi saya sebut tadi huruf mad, alif yang mati sebelumnya baris atas, ya yang mati sebelumnya baris bawah, waw yang mati sebelumnya baris depan. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. Ni ada gambar lidah ni lidah. Ni lidah yang naik atas, ni lidah yang duduk belakang. Okey. Jadi ini khas dia sebut secara detail dia. Okey. Kalau kita sebut alif yang mat, alif yang mati sebelum baris atas iaitu huruf mat ni, maka kedudukan lidah begitu wama, maka gitu atas dia lidah dia macam tu. Dia tak boleh lidah terangkat. Wamo, tak boleh mesti wama, waqa, apa lagi? Waja'a min, bukan wajo, macam bunyilah wajah saja, wajah. Okey. Waja'a min aqsal Madinah, contohnya wajah maka kedudukan lidah tu mendatar, tengok kat situ dia keluarnya suaranya pada makhraj khas ni, rongga ni. Okey, al-jauf.
Kalau ya pula, ya ni yang mati sunyi baris bawah. Kedudukan lidah tu agak terangkat sedikit di tengah tu. Okey. Waji, dia agak terangkat sedikit kedudukan lidah. Ni bukan huruf lidah, ni nak ceritanya rongga tadi tu. Rongga tu, kalau alif tu dia lebih terbuka, ya tu lebih tertutup sedikit di bahagian tengah. Rongga kita tu. Okey. Makhraj khas dia. Okey, waw pula dia kedudukan lidah kita seperti separuh saja rongga tu terbuka. Okey. Ku, ku, apa ni contohnya dipanggil sebagai huruf wa ni contohnya waqulu. Kedudukan hujung lidah kita, pangkal lidah ni agak terangkat sedikit ke langit-langit. Jadi terbuka separuh rongga kita. Al-jauf ini selain daripada kedudukan bibir kita lah. Kalau tengok waw ni bibir dia muncung, nampak? Bibir dia muncung, nampak? Kalau ya ni bibir dia terbuka sikit. Alif lebih kecil sedikit. Ini semua main peranan ni. Ini yang kena bertalaki ni. Guru kena tengok ni betul tak bibir tu muncung ke tak, betul tak kedudukan apa ni lidah bibir. Lidah tak boleh nampak lah dari segi sebutan tu kan, bibir tu. Jadi guru yang mahir dia dengar, dia tahu oh ini betul, ini kurang tepat, betulkan sedikit. Okey. Dia tak ada orang kata kaedah yang khusus kata macam ni kena buat perfect macam ni. Tidak. Dia Al-Quran ni dia adalah ilmu yang melalui pendengaran. Guru-guru kita dengar begitu, tak kena ni, betulkan sikit. Waqala, waqila, waqulu. Dia dengar, dia tahu betul ke tidak. Okey. Maka itu pengajian Al-Quran, dia perlu kepada praktikal. Belajar teori saja dia tidak cukup, dia mesti kepada pendengaran oleh guru, ditafsirkan oleh guru. Okey. Baik. Itu makhraj khas yang pertama, al-jauf, al-jaufi. Okey. Kita masuk yang satu saja lagi kita masuk, iaitu makhraj khas yang kedua, iaitu pada bahagian tekak. Okey. Yang al-jauf tadi mudah je sebab dia adalah huruf mat, huruf mat. Iaitu yang keluar pada rongga. Okey. Okey, yang kedua, makhraj khas yang kedua pada halqi tadi. Dia mesti ada kaitan. So yang pertama tadi kaitan pada makhraj am al-jaufi, yang sekarang ni makhraj khas yang kita cerita ni dia punya makhraj am dekat tekak. So huruf-huruf yang tekak ni huruf yang saya sebut tadi. Okey. Yang pertama tengok ni, alif hamzah. Alif hamzah. Tengok gambar rajah tu, gambar orang tu. Okey. Ni apa ni? Urat merih ke apa ni? Ni urat ni ni saluran darah ke apa, saya pun tak sure. Tapi inilah nak ceritanya kedudukan. Saya bukan secara detail apa anggota tu, tapi ke tempat keluar dia, makhraj dia. Okey. Ni kat bawah ni, dekat laser saya tunjuk ni, ini ialah makhraj khas bagi alif dan hamzah. A dan juga ha. Okey. Jadi apabila huruf a dan ha ni dia kedudukan dia dekat sini, maka tertolaklah. Maksudnya tidak terpakailah. Bacaan yang membaca ha dengan terlalu kasar. Sehingga dikata ha tu kat mana? Ha dekat dada. Jadi dalam pengajian kita belajar makhraj am tadi, ada tak makhraj am dekat dada? Tak ada. Tak ada makhraj dada. Jadi tertolak pandangan mengatakan, bukan pandangan lah, keyakinan pun salah juga. Apa yang kita percayalah, ha tu dekat dada. Qul huwallah, macam tu. Ada orang baca macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ha. Okey. Ihdinas sirat. Baca Fatihah. Ihdinas sirat. Dalam sangat ha tu. Angkat sikit, bukan dekat dada, dia dekat bahagian makhraj khasnya. Kalau kita perhatikan ni, dia bahagian apa ni? Di bawah sekali di bawah sekali ni. Okey, dia itu di bahagian dekat dengan dada. Kalau kata dekat dengan dada tu boleh terima lagi lah. Tapi dekat dada tidak ada makhraj. Tidak ada makhraj am dada. Halqi bawah sekali. Okey ni. Jadi ha. Ha tu dia tak perlu tekan kuat sangat. Dia ha saja. Relax je. Okey, dia akan baca ha macam tu. Bukan dia Okey, ha kan. Sebab itu kadang-kadang bacaan kita ni, oleh kerana kita ni orang ajam, orang bukan Arab, dia jadi akan terpengaruh dengan kata dialek, slang kita kan.
kalau apa ni orang Jawanya barangkali, Minangnya ke orang-orang belah-belah apa ni dia bunyi tu lebih kasar sebab barangkali apa ni keturunan ataupun dipanggil apa, etnik bukan juga, bangsa ataupun macam itulah. Dia jadi terpengaruh. Terlalu kasar. Tak boleh. Mesti mudah je. Okey, matikan huruf tu. Matikan hamzah. Wa, ra, itu hamzah. Okey. So ini kena didengari oleh guru. Okey. Yang kedua, sikit lagi Yang kedua, ain dan ha. Allah. Terpadam ke? Terpadam ke laptop saya ni? Saya tak nampak apa-apa di skrin saya. Ada Ustaz. Ada, insya-Allah. Tuan nampak? Sorry. Saya tak nampak apa di skrin saya. Sekejap. Okey. Ain dan ha yang kedua, ain dan ha. Ain dan ha dia kedudukannya lidah itu ain dan ha kedudukan di halqiyah itu dia atas sedikit Di atas sedikit. Saya ada masalah teknikal sikit lah. Saya tak nampak apa di skrin saya. Puan Fazlina nampak ke apa yang saya maknanya normal ke sekarang? Nampak. Saya sikit nampak skrin. Normal Okay. So saya cakap dalam gelap. Saya tak nampak apa skrin saya ni. Screen saver ke Ustaz? Screen saver? Bukan. Dia macam dia bling-bling sikit. Power nak habis ke? Tak tahulah. Okey, tak apalah. Okay. Saya cubalah sebab kita ada masa beberapa minit lagi. Ain dan ha dia berada di kawasan Ustaz. Sorry. Skrin dah pergi ke next page. Next page. Kalau Ustaz boleh patah balik. Okey, sorry. Saya itulah tadi. Tak apa. Ustaz tak nampak kan? Nampak apa yang saya tengah cakap ni. Okey. Kalau boleh tekan next ke apa ke, back ke. Dia jadi bling ni. Saya sekejap Okey. Tak apa, Ustaz cuba dulu. Inilah orang tak pandai IT macam ni lah dia jadi. Allah Rabbi. Saya tak nampak apa ni, gelap ni kat laptop saya ni. So saya tak nampak. Slide saya pun saya tak nampak. Okey, kalau tidak tak apalah Ustaz. I think Ustaz terangkan je lah. Yang keluar di slide tu saya tak tahu. Right now dia tunjuk qaf dengan kaf. Tengok dah pergi jauh dah Saya nak tekan escape pun dah tak ada apa dah ni. Tak apa Ustaz. Jangan terputus saja kita punya Zoom je lah. Okey, tak apa. Slide tu abaikan sebab saya tak boleh nak kontrol. Okey. Dengar je apa yang saya cakap, ain dan ha, nanti saya cuba kongsikan balik minggu depan. Dia jadi blank habis ni, saya tak tahu kenapa. Okey, ain dan ha dia adalah huruf yang keluar pada makhraj atas sikit pada hamzah dan ha. Okey, jadi kedudukan kita punya lidah pun akan terangkat sedikit akan terangkat sedikit supaya kita dapat menyebut ain dan ha. Dia berada tengah-tengah, okey. Jadi kalau kita baca contohnya ain tu dia selain daripada makhraj, jadi nanti kita akan belajar juga ialah tentang bab sifat sifat ni tentang apa ni keadaan huruf itu so dia berkait rapat tu makhraj dan juga sifat. Allah, gelap subhanallah. Ada lagi ke maksudnya saya dah dekat Zoom ni? Ada Ustaz. Ada. Dahsyat pertama kali berlaku macam ni. Saya tak nampak apa ni dekat skrin. Okey. Ain dan ha dan apa ni yang dia berkait dengan sifat nanti kita bicarakan juga tentang sifat. Kenapa ain dan ha dia walaupun sama makhraj tetapi cara sebutannya berlainan sebab dia berlainan sifat okey. Dan yang ketiga saya tak boleh tunjuk, tak ada dekat skrin ni yang ketiga ialah makhraj yang lebih atas daripada ain dan ha, iaitu bagi huruf ghain dan kha kha dan ghain, okey, itu lebih tinggi sedikit, atas sedikit daripada ain dan ha ataupun makhraj halqiyah tadi Okey. Itu saja tentang makhraj khas yang saya nak sebut pada hari ini, setakat hari ini. Memandangkan saya bercakap ni, saya tak tahu saya ada ke tidak sebab gelap je skrin saya ni. Saya tak nampak apa di laptop ni. Jadi ada soalan tak? Kalau ada soalan, tapi bukan yang chat lah yang kena cakap sebab saya tak nampak apa yang ada ni. Ada tak?
Subhanallah, gelap Assalamualaikum Ustaz. Ya saya. Kak Syida tanya soalan boleh? Silakan Kak Syida. Okey, kalau kita baca Quran, kita dalam proses belajar, maksudnya kita baca boleh tapi lancar tak lancar sangatlah kan. Tapi itulah bila kan tajwid tu, makraj dia punya hukum-hukum tu banyak yang tak betul lah Ustaz. Adakah ia dikira berdosa Ustaz macam memainkan Al-Quran ke apa ke? Dalam proses pembelajaran lah, macam hukum tajwid pun kita dalam proses belajar tapi pembacaan kita tu tak secantik lah macam mana yang dikendaki lah kan. Okey, baik. Faham. Baik, sama-sama Kak Syida. Okey, saya cuba jawablah sekadar yang boleh. Berkenaan dengan kita baca Al-Quran ni, tapi dalam keadaan kita masih belajar lah. Yalah, semua orang kita ni masih lagi berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, cara sebutan kita, cara maknanya lontaran suara tadi, huruf tadi, okey. Dalam keadaan begitu kita rasa kekurangan lah pada sebutan kita, okey. Adakah dikira sebagai berdosa berdosa sebab tak menepati sebutan yang betul tadi? Okey. Ingat tak saya pernah sebutkan satu hadis yang kita pernah share pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan bukan sebenarnya jawapan dia bukan berdosa tetapi sebenarnya kita dalam usaha belajar tu sebenarnya dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi tu. Jadi bukan berdosa, bukan kita belajar berusaha nak perbaiki, kita rasa tak perfect, tak sempurna cara sebutan kita kan. Kita belajar dah lama dah. Bukan belajar, contohnya kita kata daripada dulu dah belajar, dah 20 tahun dah belajar, 30 tahun dah belajar, tapi tak betul-betul juga. Kan? Tak sempurna juga. Dah berapa orang guru dah kita belajar. Sampai guru tu dah mati kita belajar lagi. Tak betul juga contohnya lah. Okey. Adakah dikira sebagai berdosa? Sebenarnya ini adalah satu kelebihan yang Allah bagi pada orang belajar Quran. Ingat tak hadis yang pernah saya sebut dulu? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران أو كما قال. Orang yang belajar Quran dia mendapati kesusahan. ويتتعتع dia merangkak-rangkak. Dia maknanya nak sebut tu susah, tak dapat lagi susahnya nak belajar nak cara sebut, maka dia dapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala belajar tadi tu, bersusah payah tu dipanggil belajar. Maka kelebihan orang baca Quran dapat pahala walaupun dia berusaha untuk perbaiki. Jadi sebenarnya nak menjawab apa yang ditanya oleh Kak Syidah tadi, sebenarnya tidaklah berdosa. Dia adalah suatu kelebihan yang Allah bagi pada Al-Quran dalam usaha dia belajar. Dengan syarat dia mesti ada usaha untuk dia perbaiki belajar. Macam mana cara belajar? Terpulanglah kan, cara macam-macam cara kita boleh belajar. Maka selagi mana kita ada niat untuk belajar, perbaiki, nak berubah kepada bacaan yang lebih baik, sebutan lebih baik, maka kita diberikan ganjaran. Maka dikira sekadar apa yang kita sebut tadi itulah. Okey? Sekadar apa yang kita sebut. Maka kekurangan tadi, kesilapan tadi dimaafkan pada syarak dalam tempoh kita belajar. Okey? Kerana kita masih lagi belajar. Tapi kalau kita berkekalan dalam kesalahan, berkekalan dalam kejahilan tanpa ada usaha untuk belajar, ini yang dikira oleh Allah Ta'ala sebagai seperti tidak mengambil beratlah, ataupun tidak mahu membaca Al-Quran secara betul. Seperti mana kita kongsikan pada fadilat Al-Quran yang awal-awal dulu. Okey, boleh Kak Syidah? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Sama, okey, baik. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah. Kalau ada soalan lagi tak, sebab saya sebenarnya ni agak jadi tak nampak apa dekat laptop ni. Saya tak tahu saya ada ke tak. Jadi adalah saya. Cuma bila bercakap dalam tengok laptop ni gelap je, jadi macam pelik juga kan. Okey. Ala kulli hal, apapun pun tuan-tuan muslim-muslimat yang hadir pada hari ini, saya rasa sekadar itu saja. Apa yang kita nak sebutkan tentang pengajian makhraj ini secara ringkas saya sebut ni secara ringkas kerana apa-apa pun ilmu makhraj huruf ini perlu kepada praktikal sebutan. InsyaAllah dalam siri ataupun pada esok hari makhraj khas yang kita nak lebih perincikan, nanti kita sambung pada makhraj khas yang ketiga. Tadi al-jawfi dah, al-halqi tadi pun dah,
Al-halqi pun tadi saya nak sebut lebih, tapi oleh kerana dah jadi gelap macam ni, jadi macam agak gangguan sedikit. InsyaAllah kita sambung pada esok hari. Okay, ampun dan maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita berhenti dan kita bertemu pada esok hari, insyaAllah. Jadi kita akhirkan dengan sedikit bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada pihak penganjur, kepada semua muslimin muslimat yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Sama. Terima kasih Ustaz, terima kasih Alin. Terima kasih Kak Syida. Dah ramai juga hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sama-sama. Okay. Kak Syida off ya. Okey. Kak Syida. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Fariza. Recording nanti insyaAllah.